yang ni. Okey, so yang ni kalau base kita tak sambung dengan bateri, apa jadi? Dia akan hanya ada reverse bias. Yang bawah tak ada apa. Sebab Saya faham. Yang bawah tak current no flow. sebab apa? Yang atas pun reverse bias pun current no flow. Sebab apa bawah current no flow? Sebab base ni tak disambung dengan bateri, tak disambung. Tak ada current lah kan cikgu? So base tak ada current. So kita tak boleh katalah bawah ni forward ke reverse. Sebab dia tak sambung. Dia hanya sambung negatif je, positif tak ada. Faham? Faham. Yang atas memang sambung positif negatif, tapi reverse bias pula pun tak ada current. So tak menyala lah. Apa jadi kalau kita letak bateri? Bila letak bateri barulah yang bawah ni forward bias, yang atas. Cikgu, Sat. Ya. Kan yang apa cikgu kata tadi bahagian bawah tu dia tak ada current sebab dia connect dengan negatif je kan? Ya. Kalau yang atas tu kenapa dia jadi reverse bias? Bukan dia connect dengan positif je ke? And connect to the positive, reverse lah. Tapi yang bawah ni kalau kita tengok and bawah ni pun connect to negatif. Oh, dia kira macam satu complete circuit ke? Ya, tapi tak complete circuit lah, cuma sebab current tak flow. Sebab Dengan positif tu bukan forward bias ke cikgu? Itulah cikgu, N jumpa N yang bawah, N jumpa negatif bukan forward bias. Yang bawah ni? Bukan. N jumpa negatif. N jumpa negatif, ya, forward bias. Tapi P ni pun kena jumpa positif juga, baru jadi forward bias. Okey. Forward bias dengan reverse bias mesti dua layer. P dengan N ke, N dengan P ke. Okey, maksudnya N dengan P yang atas, N yang P dengan atas bukan dia takkan ada current flow juga ke cikgu? Kalau memanglah N dengan P atas ni pun tak ada current flow. Betul lah. Sekiranya yang bawah tu ada current maksudnya flow, memang tak ada, dia tak boleh lalu yang N atas tu pula. N P atas tak ada current flow, P N bawah ni pun tak ada flow. Tak boleh lalu lah. P ni tak connect dengan bateri. Bateri, Base tu tak connect dengan bateri. Kena connect dengan bateri dah dulu kan? Maksudnya kena base kena connect dengan bateri. Tu dia punya syarat dia. Faham? Okey. Jadi yang bawah ni, bila base ni connect dengan bateri, maka PN ni pun ada function, NP ni pun ada function. Okey. Boleh? Maka current akan flow. Bila current flow, bulb light up. Tu nampak tak arah current je? Kalau current IB dia flow macam ni. Dia flow kat situ je. Kalau current IB pun dia flow macam ni. Current base. So kita boleh buat equation current ni. So equation dia apa? So yang pertama current IB kan. Kita tengok current IC dengan current IB ni bertemu dekat IE. Nampak tak? IC dari atas masuk kan. IB dari base masuk. Maka diorang dua-dua keluar dekat IE. Faham? Okay. So IE ni adalah gabungan IB campur IC. I see. Okay, yang tu faham? Faham. Maksudnya current daripada base dan current daripada collector dekat atas, daripada main circuit, akan dua-dua keluar daripada IE. Maka current IE ni lagi besar. Besar, bigger. Daripada current IC yang kita supply main tu. Main. Maka dia amplifier. Faham? Yang main ni adalah yang kita supply original kan, ori. Okey. IB ni tak kira lah sebab IB ni kecil je. Kecil. So tapi kita nak IE tu. Hasil dia IE.
Tapi kita tengok hasil kita dapat tu besar daripada yang kita bagi boring. Maka kita nama dia amplifier. Kita faham? Sebab dia ada IE tu tambah apa 2 tadi? current cikgu. Ya, seorang-seorang. Cikgu maksudnya dia amplifier sebab dia IC campur dengan IB, maksudnya dia tambah 2 current tu yang jadi besar tau. Ya. IE tu simbol untuk amplifier cikgu. IE, IE tu. Emitter. Emitter. emitter yang kat bawah tu. Semua Okey. yang ni nak IC, buktikan lah, IC. ni nak membuktikan current tu dia amplify. Tu je. Pembuktian lah. IC mana ke IC? Saya tu apa? Dia meningkatkan lah Uzair. Oh, okay. Oh, maknanya kalau diode rectifier ni amplifier lah. Diode mana ada amplifier? Diode rectifier. Diode rectifier. Okey, so kita Rectifier, tengok pula ha. gambar ni, bawah ni. So, gambar ni pula. Saya dah malas nak cerita reverse bias dengan forward bias ni, apa kena faham lah. So nampak tak ada dua circuit kecil, satu circuit yang ni, satu lagi circuit yang atas. So kita akan nampak anak panah besar ni. Maksudnya banyak elektron akan mengalir dekat circuit atas compare dengan circuit bawah. Sebab circuit bawah ni P dia ni hole dia sikit je. Sebab tu sikit je elektron flow. So yang ni yang nama dia amplifier. M. Tulis M sajalah, amplifier. Maksudnya dia dapat Cikgu nak pandang besar tu electron flow ke current flow? apa? Yang nak pandang besar tu current flow ke electron flow? Electron flow. Elektron. Electron flow sebab dia tulis kat sini E flow. Oh, tapi Okay. current dia terbalik. Current terbalik lah. Kalau saya nak tunjuk dua-dua, jenuh lah gambar ni jadi pelik lah. Jadi serabut. Saya tunjuk salah Yang satu. baik. mana? Tunjuk salah satu. Juga awal yang bawah tu sikit tu. Sebab P ni nipis. P ni nipis, hole dia sikit. Bila hole sikit, sikitlah free elektron yang akan masuk dalam hole. Faham? Tapi N ni banyak. N ni besar. Maksudnya ada lagi elektron yang tak kahwin. Yang single. Maka yang single ni akan join N yang sebelah dia. Okey. Boleh semua? Kalau atas awak dia besar pula tu. Kalau yang bawah tu sebab P dia kecil, kalau atas bukan Kalau sama je. atas P ni dah memang kosong lah. Kan dah tak ada apa dah. Hole semua dah dimakan ni. Hole semua telah dipenuhi. Maka N ni akan attracted tu positif yang sementara. Nah, tadi saya cerita tiba-tiba ada positif kat sini. Baik, Okey. baik. Saya faham. Cikgu. Okey. So ada dua formula, satu formula current, satu lagi formula amplification. Beta ni amplification. Maksudnya dia besar berapa kali ganda. Senang saja, ambil IC bahagi dengan IB. Okey. Nampak je. Contohnya IC 100, IB 10 berapa kali ganda dah naik? 10 kali ganda. 10 kali ganda macam tu lah. Tak ada unit ke tak ada unit ni? Tak ada. Tak ada unit. Ada. Yang atas ada. Jangan jerit. Okey, yang tu faham? Tengok dia. Cikgu yang simbol beta tu untuk simbol amplifier. Magnification. Oh okay. Current magnification ataupun amplification factor. Magnification. And then behavior. Kita nak compare transistor ni macam perangai siapa? Perangai type ayam. Okay. Tu yang bunyi kipas tu Oh. mute lah. Okay, Okey, tadi teruskan, kita dah cikgu. cerita dah. Kalau ada small current dekat base, maka transistor tu on. Kita panggil dia on. Sebab kalau tak ada bateri dekat base, transistor dua-dua kat atas dan bawah tak ada current, betul. Tadi kalau kita tak sambung bateri dekat base. Transistor current tak flow, betul. Okey, untuk faham.
Kita perlukan juga bateri dekat base tu supaya current flow. Okey. Dapat tak? Perlukan juga apa tadi tu? Bateri dekat base. Okey. Okey. Kalau tak ada bateri apa jadi? Tak ada current Tak flow. ada current No flow. current flow. So kita perlukan bateri dekat base. Maka dia sebagai switch. Faham? Maksudnya kalau ada current dekat base, dia on. Kalau tak ada current dekat base, dia off. Okey, itu faham? Oh. Okey. So kalau dah ada current dekat base, kalau base tu boleh berubah-ubah current dia. Contoh current tu kita supply lagi banyak dekat base. Maka dekat emitter pun nanti terkeluar juga lagi banyak. So a small current in base emitter allow larger current flow. Yang ni sebagai amplifier. Faham? Kalau kita tambah current dekat base, maka current total nanti dekat emitter lagi banyak lah. Faham tak yang tu? IE, Yang amplifier tu macam tak faham sangat. IB tambah IC. Yang ni faham? Nampak Mama. Tadi. Nampak? Yang ni faham? Yang amplifier tu cikgu, itu faham. Tapi amplifier tu tak faham. Yalah, saya nak cerita lah. Hampa nampak tak IE sama dengan IB tambah IC ni? Nampak. Okay, IC ni constant. Okay, faham? Kalau dia constant, saya nak tambah IB, maka IE jadi apa? Tinggi lah, lagi besar. Tinggi lah tu yang saya Banyak cerita tu, current amplifier. Tambah. Kalau kita ubah IB, kalau kita naikkan IB, IE pun akan naik. Kalau IC Naik. tak berubah. Okay, tapi kenapa dia kata small current in base emitter tu? Yalah, base kan tadi kita bateri kita satu je dan P tu pun kecil, lapisan P tu. Current dia takkan flow lebih lah daripada yang collector punya tempat. Faham tak? Kan P tu dengan N, current dia sikit je kita apply dekat yang bawah tu, dekat base tu sikit je compare dengan yang atas, yang luar tu memang banyak current yang kita bagi, tu yang constant tu lah. Yang kecil ni walaupun kita increase kecil juga, hasil dia besar, faham? Yang kecil dekat base Tak tu, banyak dekat base tu. Maksudnya nak banyak lah current dekat base tu. taklah, tak perlulah banyak sebab sikit saja dah boleh amplify. Banyak, faham? Faham. Kalau kita tambah, Oh, banyak. kalau kita tambah lagi amplify lah, faham? Okey. Kita tak perlulah base ni So, sama current dengan IC. Tak perlulah orang kata apa buat kerja lebih. Buat kerja sikit saja pun dah dapat result yang Oh, tu lah maksud dia. Okay, faham. Cikgu saya tak faham ayat kedua. siapa boleh explain ayat kedua tu? Yang dah faham tu. Macam mana nak cakap? Dia berdasarkan equation IE sama dengan IB tambah IC ni. Sekejap, saya erase sekejap. Okay, So, semua IE senyap bagi Cak faham. sama dengan IB tambah IC. IC ni memang besar. Tapi kita constant kan. Takkan kita nak rajin pergi tambah lagi bateri dekat IC ni. So IB ni kecil je. Tapi kita boleh ubah lah. Kita mampu tambah. So apa jadi kalau kita tambah IB, IE? Tambah. Tambah lah. Tu je lah maksud dia. Oh, okey. Maksudnya perubahan kecil menyebabkan perubahan besar dekat tempat lain. Faham? Faham. Perubahan kecil dekat base menyebabkan perubahan besar dekat keseluruhannya. Okey, faham dah? Faham. Faham Okay, cikgu. so saya nak cerita macam mana kaitan dia dengan ayam ni. So yang ni kita nama dia collector dekat sini. Dia ada ayam banyak dah. Datang daripada main circuit tu kan. Ayam banyak dah dalam ni. Kan duk berkumpul.
Lepas tu yang ni adalah emitter yang kat bawah tu. Dia akan keluarkan ayat. Jika apa? Jika Base dia switch dibuka. Yes. Kat atas ni dibuka. Di Okay, yang tu pusing. baru switch kan? Kalau kita buka banyak, kalau kita buka banyak, Kalau Nak keluar banyak keluar yang pun Banyak banyak. keluar. Itu maksud dia. oh. Oh. Itu yang banyak. So nampak tak dia macam transistor? dia. Dia macam pilih Betul betul. air. Nampak. Nampak. Okay, so kalau hampa Okay. confuse, hampa siap pilih air. Ya, ya. Pilih air. So yang ni kita cerita MPN je lah. Okay. PMC tu dia akan mengkalutkan keadaan lagi lah. So memang SPM fokus dia MPN saja. Okay, boleh ha? Mengkalut. Right, cikgu. Boleh. Okay, so kita pergi function yang pertama, amplifier. So benda tu ada dalam radio, hi-fi apa tu. Kan? Tiba-tiba speaker ni boleh keluar suara besar. Tu maksudnya amplifier lah. So ni circuit dia. Kita ada bateri dekat base, kita ada bateri dekat main. Lepas tu kita ada apa ni nama dia ni? Mana? Cikgu. Bateri. Bateri. So, Dry cell. no. Rheostat. start. Oh yang tu. Ya Allah, ingatkan yang okay. Lepas tu kita ada microammeter. Microammeter. Micro. Lepas tu kita ada Resistor buat apa dah? resistor. Control current. Resistor. Okay. Buat apa? Okay. Lepas tu kat sini ada milliammeter. So antara micro dengan milli siapa lagi besar? Milli. So yang ni Milli current sangat. ni memang Lagi besar daripada banyak. micro. Current ni memang banyak. Current micro sikit je, tapi disebabkan perubahan yang kecil boleh menyebabkan perubahan yang besar dekat. Besar. So macam mana kita nak contohnya nak tinggikan suara speaker, kita ubah dekat rheostat. Rheostat. Dia jadi apa kata pilih ayat punya kepala tu. Yang macam Maksudnya bagi rheostat tu kurang sikit lah kan cikgu supaya current dia banyak boleh flow kan? Kurang rheostat sikit pun. kena tinggi lah. Tinggi lah. Tinggi. Tinggi lah. Sekejap. Macam volume button lah cikgu. Volume control. Rheostat semakin panjang semakin banyak resistor. So kena kurang lah betul. Dikurangkan. Jadi kena kurangkan lah kan rheostat kan? Ya. Kurangkan kepanjangan. Okay, faham yang tu. Okay, faham. So graf dia akan Kurangkan jadi ke banyak kan? graf dia apa ni? Kurangkan. Apa relationship dia? Directly proportional. Directly proportional. So pastikan y axis dia IC, x axis dia IB. Lepas tu unit berbeza lah, ni milli, yang ni micro. Oh, tak pasal. Maka kalau gradient IC bahagi IB tadi formula apa ni? IC bagi Amplification. tak ada unit, tapi hampa pastikan milli dengan micro tu hampa deal siap-siap sebelum kira gradient. Memang dia tak ada unit, tapi 1 milli 1 micro. Hampa kena jangan ambil nilai terus lah, hampa tukar siap-siap sebelum kira gradient. Faham? Yang ni Kenapa dia? ya. Kenapa rheostat tu kena kurangkan tak faham. Rheostat kan faktor resistor, semakin panjang wire semakin banyak resistor. Bila semakin banyak resistor, current kurang ke current banyak? Kurang. Oh, okay. Okay, tadi saya cerita apa yang kena tumpu perhatian untuk kira current amplification ni? Unit Milli dengan micro. Milli dengan micro tu. Jawapan dia nanti akan jadi beribu-ribu. So hampa jangan terkejut lah. Betul jawapan dia kalau beribu-ribu tu. Jangan hampa kata ni tak logik. Pangkah lah buat banyak kali duk beribu-ribu juga. Jawapannya akan jadi beribu-ribu lah. Okay, so kita pergi next. Potential divider. Apa benda lah potential divider ni?
Nama dia potential difference lah. Divider pembahagi. Okay, so kita ada main circuit macam biasa dengan base circuit. So kita tengok base circuit. Untuk turn on transistor, base circuit kena ada current. Faham? Faham. Okay, base circuit kena ada current. So nak kena ada current, nak kena ada potential difference juga. Ni potential difference. Okay. So dekat sini tak ada rheostat tu. R1 dengan R2 ni semua fix resistor. Maka dan susunan dia series ke parallel ni? Dengan transistor. Parallel. Tapi R1 dengan R2 ni series ke parallel? Series. Series. So apa kena tengok ada parallel, ada series. So saya nak cerita kat sini. Potential difference yang kita supply dekat main. Okay, so positif dekat atas. So kat sini pun akan jadi positif, dekat sini pun akan jadi positif. Manakala negatif kat bawah, sini negatif, sini pun negatif. Yang tu faham? Okay. So contoh kat sini saya nak buat 6 volt. Contohlah saya bagi 6 volt. Maka 6 volt dekat atas, 6 volt dekat atas juga. Okay, yang tu faham? Sebab apa dia jadi 6 volt sama? Sebab dia current yang sama, laluan yang sama. Bukan laluan yang sama sebab dia parallel. Parallel potential difference sama. Ingat tak lagi? Okay, ingat. Okay. Lepas tu kat bawah ni saya buat kosong lah sebab negatif kosong. Dia punya apa? Potential dia kosong. So maka potential difference dekat transistor ada 6. Potential difference dekat belakang pun ada 6. Beza dia 6. Okay, tu faham? Faham. Okay, so maksudnya ada lagi satu soalan saya nak tanya. Macam mana potential difference ni dia bahagi dia punya potential difference dia ikut resistance. So macam mana? Semakin tinggi resistance, semakin tinggi potential ke? Semakin kurang resistance, semakin tinggi potential? Makin kurang. Tinggi resistance, tinggi potential. Saya cerita dah itu. Kalau rintangan dia banyak, kena buat. Okay. Kalau halangan dia banyak, tenaga diperlukan kat situ banyak. Kan? So yang itulah potential dividernya. Kalau R1 ni tinggi, maka V1 tinggi ke V2 tinggi? V2 tinggi. V1 lah yang tinggi. V1. Maka kalau tadi jumlah V1 dengan V2 6 volt, yang ni maybe 5 volt. Contohlah. Yang bawah tinggal berapa volt? 1 volt. Okay, yang tu kalau atas tinggi. Kalau bawah tinggi, so yang ni jadi 3 volt contohnya. Yang atas tinggal 3. 2 volt. 3 jugalah. Tak boleh lah 3, buah 4 lah sebab dia tinggi kan. Buah 4 volt, yang atas tinggal 2. Yang tu maksudnya potential divider. Dia terbahagi. Dia jadi terbahagi disebabkan rintangan. Siapa tinggi dia dapat banyak. Siapa rendah dapat sikit. Yang ni saya dah cerita dari topik circuit hari tu lagi. Daripada topik elektrik lagi. Okay, tu faham? Cikgu, yang bawah dia boleh jadi tinggi ke? Apa? Yang bawah dia boleh jadi tinggi ke? Boleh. Atas tinggi boleh, bawah tinggi pun boleh. Bukan atas tu dia ada 2 resistor ke? Bawah ada 2 resistor. Bawah ada 1 je. Tak, yang atas ni series. R1 dengan R2 ni series. Okay. Yang R1 dengan R yang ni pula parallel. Saya tak mau cerita lah parallel tu. Saya nak cerita series je. Jadi V1 je yang mana satu? V1 dia adalah yang R1 punya lah. R1. Kalau yang ni V punya lah. Nampak tak yang line ni satu transistor, satu resistor je. Maka yang ni adalah V punya. Ada. Parallel potential difference sama. Maka kat sini pun V, sini pun V. Tapi V sini terbahagi sebab ada 2. Satu dekat sini, satu dekat sini.
kalau kat sini V ni memang semua milik R. Nampak tak? Okay. Nampak ha? Tu je lah. So kita tak maulah cerita parallel dengan parallel. Kita nak cerita V ni memanglah kat sini semua V. Tapi V ni dia bahagi dua. Satu yang R1 punya, satu lagi R2 punya. Kalau yang ni V ni, R dia ni saja yang punya sebab dah tak ada R dah yang tempat lain. Faham? Itu kenapa V1 dia buat R1 dengan R tu? Kalau yang ni sebenarnya dia nak tunjuk untuk yang ni je. Yang ni adalah sebenarnya straight line. Kalau kita buang transistor ni dia straight line. Faham tak? Dia jadi circuit yang macam ni. Macam tu je. So mana ada V1 ni R punya? Nampak tak? Oh, pindah. Tak nampak sangat lah cikgu. Okey. Cikgu banyak. Tak nampak faham tak? kenapa dia label macam tu. Kenapa dia label V1 kat atas, V2 kat bawah. Yalah, Bukan sebab kita nak cari dekat R1, atas, R... R1 dekat atas R2. Oh maksudnya, sebab potential difference dia sama macam tu? R1 dengan R. R1 ni V1 punya. Potential difference macam ni. R ni kalau kita buang ni, dia jadi straight line. So circle kita jadi macam mana? Saya lukis kat sini. So circle kita kalau tak ada transistor, faham? Jadi macam ni. Ni R1, ni R2, ni R saja. Nampak tak? Nampak. So potential sebab yang ni parallel dengan R1 dan R2 ni parallel dengan R. Okay. Potential difference sama. Maka V ni R punya, V ni R1 dan R2 punya, faham? Okay, faham. Right. Faham. Sebab dia bagi dua. Jumlah yang dikongsi tak sama. Tak sama. Tapi kita tambah balik, dapat balik V yang asal. Tu faham, okay. So, mana V1 ni? R punya tak salah lah. V1 ni hanya selepas kongsi. Oh, V1 tu R1 punya je lah. Ya. Oh, bukannya sekali dengan R tu. Kalau R ni, dia tak dibahagi siapa-siapa, dia straight line. Kalau kita nak lukis, R ni boleh je duduk kat sini. Boleh je duduk kat bawah ni. Sama lah maksudnya. Jadi maksudnya V1 tu untuk R1 je lah? Ya, V2 Ya, untuk R2. Okay. Yang ni asas circuit saja. Bukannya elektronik pun lagi. Macam mana nak kira V1 dengan V2 kalau nak guna formula? Tadi saya guna logik akal. Kalau nak guna formula dia yang ni lah. Dengan yang ni. R1 dengan R2 ni total resistance. Ni formula apa? Ratio. Yang saya duk cakap dalam kelas itu. Formula ratio. Berapa banyak pecahan daripada total dapat dekat V1. Berapa banyak pecahan daripada total dapat dekat V2. Okay, faham formula ni? Faham tak formula? Cikgu apa? Cikgu apa function transistor kat tengah cikgu? Apa function transistor kat tengah? Itu kaji soalan dia. Ulang balik soalan. Transistor kat tengah tu buat apa? Yang ni lagi ada lah function dia, sama ada sebagai switch ke sebagai amplifier ke. Yang ni macam kata apa? Dummy je lah. Nak tunjuk yang ni je sebenarnya. Nak tunjuk yang ni. Apa kegunaan dia. Sebab semua circuit transistor nanti bentuk lebih kurang macam ni. Okay.
Boleh? Boleh.